Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama sekali Ustaz ucapkan tahniah dan terima kasih kepada para pelajar yang berjaya sampai ke sesi kali ini. InsyaAllah kali ini kita akan bincangkan Al-Wahdatu Al-Khamisah dalam buku teks anda bahasa Arab bintang 3. Di bawah maudhu' ataupun tajuknya ana tabbakhun mahirun, saya seorang tukang masak ataupun chef yang mahir, dan kita akan bincangkan di sini bahagian al-jumlah. Baik, al-jumlah ini khusus pada jumlah al-manfiyah, iaitu ada adatun nafi, dan jumlah bil awamir, ada fi'il amr, dan jumlah bin nawahi, jumlah yang ada adatun nahyi, insya-Allah. Baik, sebelum kita teruskan perbahasan kita ataupun perbincangan kita, pelajaran kita berkenaan dengan bahagian al-jumlah, di sini Ustaz ingin gambarkan kepada anda tasawur am ataupun gambaran awal umum apa yang anda akan belajar untuk setiap tajuk, khususnya tajuk yang kelima. So, ini diambil dari buku teks anda. Setiap wahdah sebenarnya ada hal-hal yang perlu anda kuasai. Okey, mengikut tajuknya lah. So, perkara yang anda belajar setiap wahdah adalah ismul fa'il, ismul makan, al-dhamair, al-fa'il, wal-qawa'id an-nahwiyah. Jadi fokus Ustaz adalah pada tajuk yang kelima, iaitu tajuknya al-mawdu' ana tabbakhun mahirun. Jika anda perhatikan di sini, kolom yang terakhir yang berwarna biru di bawah sekali tu. Okey, semua itu berkaitan dengan tajuk yang kelima, apa yang anda akan belajar dalam tajuk ini. Okey, ana tabakhun mahirun. Anda akan belajar berkenaan dengan ismul fa'il, iaitu menjadikan fa'il kepada isim, di mana isim ini dikenali sebagai ismul fa'il, iaitu menukarkan fa'il ataupun verb kepada noun. Menjadikan verb kepada noun dalam bentuk noun tersebut namanya ismul fa'il. Dan fa'il ataupun verb yang terlibat adalah al-fi'l al-ajwaf wal-fi'l al-naqis. Itu fi'il ajwaf dan fi'il naqis. Macam mana bentuk fi'il ajwaf? Macam mana bentuk fi'il naqis? Yang ini telah disediakan kepada anda nota. Okey, jika anda tertinggal nota, insya-Allah akan disediakan kembali dalam pelajaran ini sebagai rujukan anda. Dan anda juga belajar berkenaan dengan ismul makan. Ismul makan ala wazni maf'ilun wa maf'alun, iaitu menjadikan fi'il verb kepada isim yang dikenali sebagai ismul makan untuk kata nama tempat berdasarkan ataupun berpandukan wazan, okey, sifir maf'ilun dan juga maf'alun. Okey, contoh sajadah masjidun. Dan seterusnya anda akan belajar lagi berkenaan dengan dhamir. So dhamir ni anda belajar banyak dah. Okey. So fokus untuk tajuk ini, dhamir yang terlibat untuk tajuk ini adalah dhamir hiya, huma dan hunna. Seterusnya dhamir mukhatab, anti, antuma, antum, anti, antuma, anta, antuma, antum tadi ya, dan anti, antuma, antunna. Okey. Kemudian fi'il yang terlibat yang anda perlu kuasai untuk tajuk ini ialah fi'lul amri. Okey, kerana anda akan belajar jumlah dalam bentuk al-awamir. Okey. Dan qawaid nahwu yang terlibat adalah al-jumlah al-manfiyah bi, ma, lan, lamma, laisa, wal awamiri wan nawahi, la an-nafiyah. So di sini anda akan belajar berkenaan jumlah. Okey, jumlah dalam bentuk manfiyah, yang mana ada jumlah yang anda belajar nanti yang ada padanya adatun nafi yang terlibat. Ada sini 4 yang menyatakan yang anda akan belajar. Okey. Wal awamir, iaitu jumlah suruhan, yang penyataan kita nak suruh orang. Wan nawahi, dan kita nak melarang sesuatu perkara atau perbuatan tersebut. Okey, itu sebagai gambaran awal ataupun umum apa yang anda akan belajar untuk tajuk ini. Adapun fokus untuk sesi kali ini ialah fokus pada bahagian al-jumlah, bukan lagi kalimat dan tarkib. Okey, baik.
melihat pada buku teks anda, untuk bahagian jumal bagi tajuk ini telah diasingkan kepada tiga perkara ataupun tiga bahagian, iaitu al-jumal al-manfiyah, kemudian al-jumal bil awamiri, dan seterusnya al-jumal bin nawahi. Jadi kita pergi satu persatu, kita akan tengok apa yang berkaitan dengan al-jumal al-manfiyah dahulu. Dalam slide kali ini, al-jumal al-manfiyah diasingkan mengikut adawatun nafi yang terlibat, iaitu laisa, ma, lan dan lamma. Jadi keperluan pada semua pelajar untuk masa ini ialah membaca al-jumal, membaca jumlah ini. Jadi Ustaz mohon kerjasama dan juga kejujuran anda. Ustaz bagi masa lebih kurang dalam 5 minit untuk anda baca sambil memerhatikan pada setiap jumlah itu apakah perbezaannya. Apa yang berlaku pada isim atau fi'il selepasnya. Perhatikan pada setiap jumlah tersebut, maka bagaimana ia disusun bila disertakan dengan adawat an-nafi. Jadi Ustaz harapkan anda boleh bagi tumpuan untuk membaca dalam masa lebih kurang dalam 5 minit, insyaAllah.
InsyaAllah kita akan lihat fungsi dan peranan adawatun nafi, iaitu yang berkaitan dengan tajuk pelajaran kita. Dalam konteks anda diberikan 4 adawatun nafi, iaitu laisa, ma, lan dan lamma. Adapun dalam slide ini Ustaz memasukkan juga la nafiyah, kerana anda telah belajar la nafiyah ni semasa tingkatan 1 dulu. Okey. Baik. Adapun adawatun nafi yang lain ada juga, iaitu in, ghaira, lam dan lata. Dan keempat ini kita tidak akan belajar kerana lebih kepada nak pendahan kepada anda sahaja. So apa yang kita akan bahaskan, beri penerangan ialah kenaan dengan 4 adawatun nafi yang baru anda belajar tadi. Okey, baik. So adawatun nafi yang pertama adalah ma. Kita ambil ma dulu. Ma ini dia sama dengan la, iaitu la nafiyah. Okey, macam mana dia berfungsi? Dia berfungsi dengan cara dia masuk pada fi'il madhi, mudhari' dan jumlah ismiyah. Tengok contoh. Ma tabakhtil aruzza fil matbakhi sabahan. Kalaulah anda buang sekejap ma tu, maka jadilah jumlah yang asalnya tabakhtil aruzza fil matbakhi sabahan. Tabakhtil aruzza fil matbakhi sabahan adalah jumlah muthbitah. Bila anda nak menafikan jumlah muthbitah ini, maka anda masukkan satu adawat an-nafi, iaitu ma. So ma telah menafikan jumlah muthbitah tadi, maka jadilah jumlah ini jumlah manfiyah dengan adanya adawatun nafi ma. So ma tabakhtil aruzza fil matbakhi, ma tabakhtumal aruzza fil matbakhi. Itu contoh bagi ma. So ma sama dengan la nafiyah. Seterusnya laisa. Laisa ini dia membawa maksud apa dia? Maksud laisa ni bukan. Okey, juga boleh membawa maksud tidak. Okey. Bila laisa ini berfungsi? Laisa ini berfungsi dengan cara dia masuk pada jumlah ismiyah. Dan bila dia masuk pada sesuatu jumlah ismiyah, dia menyebabkan khabar pada jumlah tersebut menjadi mansub. Tengok contoh. Laisa at-talibu dhahiban ila al-mat'ami. Okey. Kalau anda buang sekejap laisa, jadikan dia jumlah muthbitah dahulu, anda akan bina dalam bentuk at-talibu dhahibun. Perhatikan dhahibun. So dhahibun, kenapa dhahibun? Kerana dhahibun dalam bentuk muthbit, at-talibu dhahibun, dhahibun telah menjadi khabar. At-talibu menjadi mubtada. Okey. Tetapi bila anda nak menafikan jumlah ismiyah ini, anda masukkan laisa, maka laisa ini telah menyebabkan khabar pada jumlah ismiyah tadi, iaitu kalimah dhahibun telah menjadi dhahiban. Okey, apa tu mansub? Mansub ni pada kedudukan tersebut kalimah dhahibun telah menjadi dhahiban. Asalnya dhahibun adalah pada kedudukan khabar. Okey. Kerana ada laisa, maka khabar tersebut telah menjadi mansub. Okey. Baik. So perbahasan di sini, laisa tu boleh masuk pada jumlah ismiyah. Tu yang penting untuk anda faham, dan telah menyebabkan khabar pada jumlah ismiyah tadi menjadi mansub. Dan laisa menafikan fa'il mudhari' dengan beri maksud tidak. Okey, yang ni perbahasan atau penerangan umumlah bagi laisa peranannya. Seterusnya lan. So lan ini dia berfungsi secara macam mana? Dia masuk pada fa'il mudhari' yang bila dia ada pada jumlah fa'il mudhari' tadi tu, jumlah yang ada pada fa'il mudhari' tadi, maka telah menyebabkan fa'il tersebut menjadi mansub. Tengok contoh. At-tabakhatu lan tastakhdima al-khadrawati al-fasidah. So lan di sini kalau anda buang sekejap, okey, jadikan dia jumlah muthbitah, anda akan dapati ayatnya seperti ini. At-tabakhatu tastakhdimu. Tastakhdimu. Mim tu berbaris depan. Okey, tetapi bila anda letakkan adawatun nafi lan di sini, sesekali tidak. Okey, maksud lan ni sesekali tidak. Okey.
maka tastakhdimu telah menjadi tastakhdima. So lan ini menyebabkan fa'il mudhari' menjadi mansub. Dan lan ni digunakan untuk apa? Lan ni digunakan untuk membawa maksud menafikan sesuatu perkara perbuatan, okey, pada masa hadapan. Maknanya pada masa akan datang pun anda tidak akan buat. So lan tu maksudnya tidak akan. Baik, seterusnya lamma. Lamma ini untuk menafikan masa sekarang, perbuatan tersebut pada masa sekarang, tapi pada masa akan datang dia akan buat. Itu lamma. Beza dengan lan tadi, lamma masa sekarang, dia menafikan perbuatan pada masa sekarang. Kalau lan menafikan perbuatan pada masa akan datang. So lamma ni maksudnya belum lagi, tapi akan datang dia akan buat. So lamma ini dia masuk pada fa'il mudhari'. Apa yang berlaku pada fa'il mudhari'? Fa'il mudhari' bila lamma dia akan jadi majzum. Okey, kalau lan tadi jadi mansub, fa'il mudhari' dia akan jadi majzum. So lamma, tengok contoh at-tabakhah lamma takhtar, dia tak jadi takhtaru, tidak jadi takhtaru. Kerana apa? Kerana telah menjadi takhtar, kerana ada lamma. Lamma telah menyebabkan fa'il mudhari' pada jumlah tadi menjadi jazam dengan tanda sukun. So lamma ini memberi maksud penafian suatu perkara iaitu perbuatan pada masa sekarang, tapi dia akan berlaku. Okey, baik. Itu sahaja penerangan yang Ustaz boleh bagi. Kalau bagi yang lain tu rasanya takut lari pada silibus lah. Okey, insyaAllah Ustaz harapkan anda perhatikan balik jumlah yang anda tengok pada slide sebelum ini. Dan hayati balik apa yang Ustaz terangkan pada slide ini berkenaan dengan apa tu adawatul nafi dan peranan dia, macam mana dia berfungsi. Okey. Baik, seterusnya kita akan tengok pada dua bentuk al-jumal, iaitu al-jumal bil awamiri dan al-jumal bin nawahi. Okey, kesimpulannya di sebelah kiri tu anda boleh perhatikan, Ustaz cerita secara ringkas saja. Bila al-jumal bil awamir, kita gunakan fi'il amar, nak suruh orang. Okay, dan fi'il mesti sesuai dengan siapa yang kita suruh. Kalau seorang laki-laki, fi'ilnya mesti untuk seorang laki-laki. Kalau untuk seorang perempuan, fi'ilnya mesti untuk seorang perempuan. Okay, cumanya macam mana kita nak bentuk fi'il amar ini? Membentuk fi'il amar, asasnya pelajar kena hafal tasrif fi'il. Kemudian kena kenalilah bentuk fi'il tersebut, sama ada fi'il yang sahih ataupun fi'il yang mu'tal. Okey. Dan pelajar kena tahu cari tukaran fi'il tersebut dalam bentuk fi'il amar. Okey, contoh di sini kita ambil contoh untuk al-jumal al-awamir dulu. Nak suruh ni guna fi'il amar. Ya tabakhu ishwi. So ishwi ni kita akan dapati asal fi'ilnya adalah fi'il mu'tal lafif maqrun. Kerana apa lafif maqrun? Kerana fi'il ini asalnya adalah syawa pada bentuk madhi ni. So syawa yashwi, ishwi. Ishwi adalah fi'il amarnya, yashwi fi'il mudhari'nya, dan syawa adalah fi'il asalnya, itu fi'il mu'tal lafif maqrun. Lafif tu dalam bentuk apa dia? Fi'il mu'tal yang mana ada huruf illah pada kedua-dua hujungnya. Okey, huruf ain dan lamnya huruf illah. Okey, ada juga lagi fi'il mu'tal lafif mafruq. So yang ni macam mana pelajar perlu buat? Pelajar kena cari maklumat tersebut, belajar insya-Allah. Adapun ni sebagai pendedahan pada awak ajalah. Dalam kotak awak ni bagi contoh je, tak terang. So Ustaz terpaksa terang jugalah. Memang takkan sampai pada awak sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya apa yang Ustaz terangkan, anda akan cuba ambil inisiatif untuk mencarinya. Okey. Adapun untuk jumal bin nawahi, tak payah pun. Okey, kita nak nahi ni, kita nak menghalang ni, nak larang, kita akan gunakan satu adat nahiyah. Okey, dalam kotak anda hanya gunakan satu adat nahiyah, iaitu lam an-nahiyah.
So, ya tabakhah, ya tabakhatan dan seterusnya itu ialah meniru sesiapa yang kita nak suruh supaya jangan buat tu. Okey. So, la tadai. Kenapa digunakan la tadai di sini? Kerana tabakhah tu perempuan. Berapa orang? Seorang. So, la tu la apa? La nahiyah. Tadai tu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Baik. So, fi'il mudhari' di sini, okey, asalnya kalau awak tengok tadai tu adalah fi'il mudhari' yang asalnya adalah tada'ina. Bila ada la nahiyah, maka nun tu telah dihapuskan. Okey, baik. So, apa pelajar perlu tahu di sini? Okey, pelajar kena tahu peranan la nahiyah dan apa kesannya bila ada la nahiyah. Bila ada la nahiyah pada sesuatu jumlah an-nawahi, apa yang berlaku kepada fi'il mudhari' yang digunakan. So, pelajar kena tahu yang tu. Baik. So, tengok contoh yang diberikan pada ruangan sebelah kiri anda tu. Ya talib la tashrab waqifan. So, ya talib ada masalah. La tu adalah la nahiyah. Tashrabu asalnya untuk anta. Anta tashrabu tu tak? Maka telah menjadi tashrab. Kenapa tashrab? Dimatikan kerana lam an-nahiyah dia menjazamkan. Okey, menjazamkan fi'il mudhari' selepasnya. Okey, so berjazam ni adalah perkara-perkara yang berlaku tanda sukun. Okey, dihazafkan nun. Okey. Baik. So, adik sekalian, secara umumnya anda perhatikan, belajar, okey. Tengok di mana perbezaannya, perhatikan, okey. Dan buatlah sedikit study melihat perbezaan tersebut, dan sekiranya ada masalah boleh tanya lagi guru anda. Boleh tanya guru anda pada masa yang bersesuaian, insya-Allah. Baik. والآن سنشترك في النشاط الأولي. أطلب من الطلاب أن تستمعوا إلى الجملة الموردة مني ثم أجيب الأسئلة عنها شفويا. Jadi Ustaz minta anda semua berikan perhatian kepada jumlah yang Ustaz akan baca. Kemudian daripada jumlah yang Ustaz baca, Ustaz akan tanya pula satu soalan. Okey, kemudian anda hanya menjawab soalan yang ditanyakan tu berdasarkan jumlah. Okey, contoh. Muhammad seorang pelajar. Soalan. Adakah Muhammad seorang pelukis? So, anda akan jawab, tidak, Muhammad adalah seorang pelajar. Okey, boleh? Jadi, kita akan mulakan. Okay, Ustaz akan bacakan jumlah 1, 2 dan 3 dan berserta dengan soalan, dan anda akan jawab soalan tu secara syafawiyan. Okey, jawab je, tak payah tulis apa-apa. Jawab je. Baik, so anda bercakap ni. Istima' wal kalam. Baik. Al-jumlah al-ula. الطباخ ماهر. مرة ثانية. الطباخ ماهر. السؤال: هل الطباخ جاهل؟ مرة ثانية: هل الطباخ جاهل؟ الجملة الثانية: تختار الطباخات الخضراوات الطازجة في السوق. مرة ثانية: تختار الطباخات الخضراوات الطازجة في السوق. السؤال: أين تختار الطباخات الخضراوات الطازجة؟ مرة ثانية: أين
تختار الطباخات الخضروات الطازجة. السؤال الثالث أي الجملة الثالثة أي الجملة الأخيرة. تضع تضع الطباختان العجين على المخبز صباحا. مرة ثانية. تضع الطباختان العجين على المخبز صباحا. مر الطباختين أن تضع العجين على المخبز مساء. مرة ثانية. مر الطباختين أن تضع العجين على المخبز مساء. Baik, Ustaz harap anda jawablah soalan tu. Betul salah tu nombor 2, yang penting cakap Arab tu. Okey. Kalau dalam kelas insya-Allah seronok dalam kelas. Tapi tak apalah, kita cuba buat juga supaya kita dapat menepati kemahiran istimak dan kalam. Dan insya-Allah kita akan teruskan slide selepas ini, iaitu menguji anda ataupun melatih anda dengan maharatul kitabah insya-Allah. Baik, ini an-nasyad yang kedua, itu aktiviti yang kedua. Mudah saja, latihannya ialah hawil al-ibarat ila al-jumali lin-nawahi. Ditukarkan pernyataan di bawah ni kepada jumlah lin-nawahi, mana ada lam nahiyah. So, kita perhatikan itu, satu contoh kita buat. Ya tabbakh اختر الخضروات الطازجة في السوق. So, anda ubah ayat ini dalam bentuk nawahi, mana letakkan la nahiyah. Ya tabbakh la takhtar الخضروات الطازجة في السوق. Itu contoh. Ayat lainnya anda buatlah. Okey, kena tahu untuk al-jumal lin-nawahi digunakan la nahiyah dengan fa'il mudhari'. Dan kesan pada fa'il mudhari' adalah jazam. Sekiranya mufrad, muthanna dan jamak tu, perhatikan apa yang digantikan, apa yang ditandakan. Okey. Jadi selamat meneruskan dengan latihan-latihan insya-Allah. Itu saja pada Ustaz. Ustaz doakan yang terbaik untuk anda. Okey. Baik, untuk slide ini adalah nota berkaitan dengan fa'il dan juga isim min haitsu biniyatih, dari sudut binaan dia. So nanti Ustaz minta semua pelajar boleh ulang kaji dengan sebaik-baiknya ya, insya-Allah. شكرا على اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.